Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nur Aisyah Safia serta rakan seperjuangan saya Yasmin Soraya akan menemu ramah seorang pencetus ummah yang berilmu tinggi serta berasal dari negeri kelahiran saya sendiri iaitu Alor Kedah dan juga merupakan seorang guru pemulihan khas. Sedikit tentang latar belakang beliau ialah beliau mempunyai BCS Pengkajian Maklumat Kepujian UiTM Shah Alam, Diploma Pendidikan Pemulihan IPGM Kampus Perlis dan juga tauliah mengajar agama Islam Negeri Kedah. Pendekatan mengajar beliau adalah dengan mengamalkan selawat syifa kepada pelajar-pelajar pemulihan khas. Selain itu, beliau juga mempunyai slogan yang tersendiri ketika beliau dipencetus ummah, iaitu ingat Allah, insyaAllah selamat. Clear lah. Allahumma. Jadi kami akan mulakan temu ramah bersama Ustaz Amir Syarizal Mat Syarif untuk kita mulakan sesi temu bual kita. Jadi saya tanya dulu kepada Ustaz, apa khabar Ustaz? Ustaz kat mana sekarang? Alhamdulillah Rabbil Alamin, sihat. Sekarang berada di Taman Desa Cinta Sayang, Sungai Karangan, Kulim, Kedah. Okay, terima kasih sebab sudi beri peluang serta masa untuk kami nak menemu ramah Ustaz hari ini. Terima kasih insyaAllah Ustaz. boleh, tak ada masalah. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan kita semua, insyaAllah. Okay, amin. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Baiklah, kami akan mulakan dengan soalan yang pertama iaitu berkaitan dengan Ustaz sendiri. Ustaz dah ready untuk ditemu ramah ni? Ya, insyaAllah. Allahumma. Okey, boleh tak Ustaz ceritakan sedikit macam mana Ustaz boleh tercetus idea untuk mengikuti program pencetus ummah pada tahun 2014 dan siapakah yang sentiasa memberikan sokongan serta dorongan kepada Ustaz untuk join program ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang dirahmati Allah, pelajar-pelajar IPG, anak pelajar. Mana kita sedang belajar lah, penuntut IPG di mana? Balik pulau. Macam mana? Di Maktab Balik Pulau. Oh, okey. Okey. Allahumma. Okey, sepanjang macam mana Ustaz boleh melibatkan diri dengan pencetus ummah musim yang kedua. Untuk pengetahuan semua, Ustaz adalah peserta pencetus ummah musim yang kedua. Okey, bersama dengan PU Azman ataupun Cik Man pada tahun 2014. Macam mana Ustaz boleh masuk PU ni? Kan ramai orang tanya macam mana Ustaz boleh masuk PU? Secara semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu ada uji bakat di Dewan Insaniah dekat Magung tu. Jadi Ustaz rasa nak ambil pengalaman, try pergi tengok kan. Try pergi ambil pengalamannya, bukan kata nak masuk pun. Cuma pergi try je. Lepas tu Ustaz bagi tahu kat isteri, kata ni nak try tengok, kata kut nak ambil pengalaman kan. Mana tahu boleh je juga. Nak orang kata apa, beranikan diri lah, bukan ada apa pun. Tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, PP hari itu lepas stage pertama, kemudian lepas stage kedua dan seterusnya lepas stage ketiga. Rupa-rupanya lepas hari itu, subhanallah, tabarakallah. Padahal hari itu juga isteri Ustaz kata abang tak payah pergi lah, sekejap dapat payah. Kan Ustaz kata tak dapat kot. Pasal abang Ustaz ni cak ayam ni, Ustaz kata. Kita ni cak ayam lah, tak nak dapat kan. PP tu subhanallah tabarakallah, sebab yang pergi uji bakat tu termasuklah ada seorang tenaga pengajar di Unisham sendiri waktu tu, seorang doktor, dia pun mai. Zaman Ustaz juga ada sekali dengan Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Jafri Mahmudi, dia pun mai juga, tapi bukan di situ, dia buat di KL. Tapi ditakdirkan oleh Allah daripada 100 orang, instru tapis sampai tinggal 30 orang. Kemudian ditapih lagi, last sekali tinggal 10 orang finalis untuk pencetus ummah musim yang kedua tahun 2014. Jadi Ustaz pun tak sangka lah
Sebab ustaz ni kalau tengok dari segi akademik, ijazah ustaz adalah pengajar maklumat UiTM Shah Alam. Sedangkan yang masuk pencetus semua kebanyakannya terdiri daripada diploma bahagian Al-Quran, kemudian ada ijazah bahagian Usuluddin Syariah, kemudian ada juga master kan, bahagian Usuluddin Syariah dan sebagainya. Memang tengok ustaz ijazah pengajian maklumat. Sampai Astro tanya ustaz main kat mana ni? Kan ustaz tahu, ustaz pun tak tahu. Saya pun tak tahu main kat mana, mungkin takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ustaz pun sebelum tu memang duk mengajar kuliah-kuliah di masjid-masjid di sekitar Kulim. Cuma beranikan diri, mungkin satu dorongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ustaz masuk pencetus semua. Dan dorongan yang kuat juga datang daripada keluarga ustaz, yang terutamanya ayah ustaz arwah Allahyarham ayah ustaz yang meninggal dunia tahun lepas akibat COVID-19, dan juga Allahyarhamah ibu ustaz yang baru saja meninggal dunia pada bulan 7 baru-baru ni. Dorongan yang kuat daripada mereka, mungkin doa daripada mereka juga yang menyebabkan ustaz ni akhir sekali dipilih untuk menjadi finalis pencetus semua musim yang kedua tahun 2014. Padahal ustaz bukan tawanan pun, dulu ni tak pernah masuk pidato ke apa ke tak pernah masuk kan. Sampai kawan-kawan pun tanya, macam mana boleh main masuk kot ni kan, boleh masuk bidang ni, duduk pula depan TV pula tu. Allahu Akbar kan. Sebab tu ustaz minta maaf kalau tengok ustaz malam ni tengok awak huduh kan. Tak huduh macam mana nak duduk dalam TV ni, tak apa. Tak apalah, dia duduk dalam TV dulu, dia pun bedak apa semua kan. Tengok malam ni Allahu Akbar, huduh kan. Waktu duduk dalam TV memang kena pakai, kena make up apa semua, tapi ustaz pun rimah kot lah. Pasal juru make up tu dia ikut kata. Saya tanya ni dia ikut pasal apa ni? Dia kata ustaz ada satu lagi tak buh ustaz. Ustaz tanya datang apa? Dia tergincu. Gincu, mana pernah pakai gincu. Jadi ustaz kata tak pakai tak boleh ya. Dia kata tak boleh ustaz, kena pakai. Oh kata sudah. Ustaz Slim Bollywood duk je gelak kat ustaz kan. Lepas tu ustaz pun suruh mulut kat dia pun tenyeh gedebuk. Lain kali jadi macam mulut ikan sepat. Pasal apa? Pasal lama tak pakai gincu. Allah Sayyidina Muhammad. Lama tak pakai gincu, tak pernah pakai gincu. Bukan lama tak pakai. Allah, orang lelaki bila pakai jadi wuduh lah, ya Allah. Tapi tak payah kena pakai juga. Pasal apa? Pasal kita nak duduk depan kamera digital kan. Kamera HD kan. Sebab itulah akhir sekali mungkin berkat doa orang tua ustaz kan, yang menyebabkan ustaz boleh masuk pencetus semua. Dan pada ustaz masuk pencetus semua sampailah mimbar ke malam suku akhir, barulah ustaz terkeluar malam tu. Malam suku akhir, yang mana pada malam tu ustaz terkeluar, ramai yang menangis malam tu. Sehingga kan besok hari Termasuk kami sendiri. Saya tengok Subhanallah tabarakallah. Subhanallah. Sebab esok tu ada orang telefon pula ustaz di radio Sinar FM. Ada seorang perempuan tu telefon cakap dengan Kak Bet. Dia kata saya rasa terkilan sebab PU Amir dikeluarkan semalam, dan saya rasa Astro patut masukkan dia semula ke mimbar pencetus semua. Dia pun nak buat macam Akademi Pantasia. Nak hak mana keluar, lepas tu nak masuk dia macam Mawi dulu ni. Dia pun tanya ustaz dah. Dia pun kata nak masuk balik lah. Ustaz kata tak mau. Saya tak mau masuk balik lah sebab apa? Saya masuk ni bukan kerana nak menang hadiah, tetapi untuk berdakwah, ajak orang manusia ke jalan Allah. Sebab kata perempuan ni, dia kata sepanjang saya ikuti mimbar pencetus semua musim ke-12 ni, dia kata saya sebelum ni tak pernah fikir tentang akhirat dia dah. Tapi bila saya dengar pada ustaz ceramah pada malam yang pertama berkaitan dengan menjadi tetamu di syurga, start pada malam itulah saya mula menangis kerana ingatkan hari akhirat. Dan start pada malam itulah saya mula menutup aurat dengan sempurna. Start pada malam itulah saya mula mengikut kuliah-kuliah pengajian agama. Dan start pada waktu itulah saya mula mendalami ilmu agama, dia kata.
Subhanallah Ustaz waktu tu teriak. Allah selamat menangis waktu tu. Allah. Subhanallah tabarakallah. Dan Allahumma salli ala Muhammad dan apa nama Isro ucap tahniahlah kat Ustaz. Walaupun Ustaz terkeluar pada malam suku akhir dan Isro bagi tahu sepanjang program Imam Muda 1 sampailah Imam Muda yang terakhir dan sampailah mimbar pencetus umur musim yang pertama dan masuk pencetus umur musim yang kedua, inilah kali pertama ada peminat telefon kepada pihak Isro untuk minta PU Amir untuk masuk balik ke dalam mimbar pencetus umur. Ustaz kata saya minta maaf saya tak mau masuk lah sebab saya masuk ni bukan nak menang aja tetapi untuk berdakwah. Tapi alhamdulillah lah banyaklah Ustaz dapat cara untuk kita berdakwah. Sebab tu bila kita jadi seorang pendakwah ni kita kena tahu audien kita. Audien kanak-kanak macam mana, audien apa nama remaja macam mana dan audien orang dewasa macam mana. Sebab tu tak sama. Bila kita ceramah di sekolah kita kena banyak cerita bab Doraemon kan. Cerita berkaitan dengan Ultraman, dia pun mau kan. Kena lagi tu. Dan bila bila ustaz dijemput untuk ceramah remaja pula, untuk remaja ni dia kena banyak style, banyak kena lawak-lawak ni kena banyak kan. Kemudian kalau kita nak swing ni pun, kita ni ibarat seperti kata ulama macam kita nak luku kepala kera. Nak luku kepala kera bukan boleh kita pergi luku macam tu ya. Kita kena urut kepala dia, bagi dia pejam mata dulu baru boleh luku kan. Bila dia luku kita luku. Bila kita luku kepala dia boleh tengok kan. Dia tak tahu siapa yang luku kan. Maknanya kena macam tu. Kena ada teknik dia. Kena banyak gurauan, sambil gurauan tu baru kita masuk untuk kita nak perbetul depa. Dan orang tua pula jenis orang dewasa ni ceramah dia kita kena banyak sentuhan hati. Kena cerita bab-bab yang menyentuh hati depa. Sebab orang tua ni dia tak mau lawak-lawak dah. Sebab depa banyak serius. Kalau nak lawak dia kata masuk Maharaja ya. Dia kalau depa kata kalau nak lawak masuk Maharaja lawak. Kan. Dari segi itu ustaz dapat belajarlah. Di antaranya belajar dengan Ibu Fauziah Nawi bagaimana kita nak duduk depan kamera dan bila kita macam kita duduk depan kamera, kalau kita nak cakap dengan orang kan, nak bagi orang tunggu lama apa nama kuliah kita kena interaksi dengan audien. Contohnya memek muka kita. Kalau kita cerita bab sedih, kita pun kena sedih. Sebab tu kalau kita tengok Rasulullah, kenapa penyampaian Rasulullah berkesan? Kan? Sebab Rasulullah, bila Rasulullah menyampaikan khutbah, cakap depan sahabat, kalau cerita tu yang menyebabkan Rasulullah marah, orang sahabat-sahabat beritahu kata Rasulullah sedang marah sebab wajah Rasulullah menjadi merah. Maknanya Rasulullah marah. Kan? Macam tu dengan kalau kita cerita bab syurga, kita kena banyak senyum. Kalau cerita bab neraka, muka kita ni kena rasa takut, macam tu. Macam tu juga bila Ustazah esok bila masuk ke sekolah kan, bila nak mengajar tu, yang pertama pastikan apa nama wajah kita tu. Kalau seronok muka kita kena senyum. Kan. Kalau marah kena marah sungguh. Jangan kita marah kita senyum tu. Diam. Kan. Kata jadi gimana Ustazah ni? Kan. Bila tu yang penting tu. Nah, kemudian bila kita menyampaikan dakwah dan nada percakapan kita jangan mendatar. Dia kena ada naik turun. Nah, macam tu juga kita mengajar esok dalam kelas. Jangan kita itu nada. Hari ini Ustazah akan mengajar bab taharah. Taharah ialah direct gitu tak ada apa. Dia kena ada naik turun. Nah, baru dia penyampaian tu berkesan. Cara Rasulullah buat. Nah. Sebab tu Rasulullah ni contoh tauladan yang cukup baik untuk kita semua insya-Allah. Okey. Okay, baiklah. Terima kasih Ustaz. Ya Allah, sangat tersentuh hati kami dengan kisah-kisah Ustaz ni dan memberi nasihat kepada kami untuk masa yang akan datang. InsyaAllah. Guru yang baik lah. Ya, insyaAllah. Jadi Ustaz pun dah ceritakan serba sedikit tentang Ustaz tadi, macam mana Ustaz masuk pencetus rumah. Jadi eloklah kalau kita mulakan dengan soalan kita yang berkaitan dengan tajuk kita ni. Boleh Ustaz?
Ustaz. Ya. Boleh kita mula dah ke Ustaz? Boleh. Allah SWT. Okey, baiklah. Soalan yang pertama. Pada pandangan Ustaz, adakah Al-Quran dan As-Sunnah memainkan peranan yang penting untuk membentuk keimanan seseorang individu tu? Dan apakah tindakan Ustaz untuk membentuk seseorang itu untuk terus beristiqamah jika diberi peluang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Soalan yang ditanyakan kepada Ustaz, pada pandangan Ustaz, adakah Al-Quran dan As-Sunnah memainkan peran penting dalam membentuk seseorang individu itu, untuk membentuk iman seseorang individu itu? Jawab Ustaz, ya. Nah, sebab beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi itu ada dalam rukun Islam. Maknanya, kalau kita tak beriman dengan kitab Allah, yakni Al-Quran, maknanya dah rosak dah akidah kita. Sebab rukun iman ada 6. Dan rukun iman ni kalau kita tengok ada 6, dia tak sama dengan kaedah matematik. Kan? Kaedah matematik, kalau 6 tolak 1, jawab dia 5. Tapi kalau rukun iman, 6 tolak 1, jawab dia kosong. Maknanya tidak beriman. Sebab orang yang beriman itu di antaranya ialah beriman dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Sebab itu kalau kita tengok dalil naqli daripada Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah menurunkan kitab yakni Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikut keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kamu. Maknanya Al-Quran ni mai daripada Allah, bukan mai daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita sebagai orang beriman kena beriman sungguh-sungguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok lagi, Allah Ta'ala sebut ancaman untuk orang yang tak beriman dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Kalau kita tengok dalam surah Taha ayat 124, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Dan barang siapa, kata Allah, yang berpaling engkar daripada petunjukku, kata Allah. Petunjukku ni apa dia? Iaitulah daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Dan Allah Ta'ala sambung lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpunkan mereka esok di hari akhirat dalam keadaan buta. Maknanya siapa yang tak mau ikut Al-Quran, hak tadi kalau siapa yang tak mau beriman dengan Al-Quran dan Sunnah, hukum dia kafir. Hak ni pula kata Allah, orang yang beriman kemudian dia tak mau ikut Al-Quran dan hadis Nabi, apa akan jadi kat dia? Allah Ta'ala sebut, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Maknanya waktu dia hidup atas dunia ni, dia tak mau ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, hidup dia jadi sempit. Hidup dia tak berkah. Dia buat amal, duduk atas dunia ni contohnya tak mau semayang.
Orang yang tak mau sembahyang ni dia hidup tak berkat. Sebab apa? Sebab sembahyang itu adalah doa. Dan orang yang tak sembahyang, dia tak berdoa kepada Allah. Bila tak berdoa kepada Allah, rumah tangga huru-hara, kemudian rezeki dapat tak berkat, duit dapat banyak habis macam tu, ya tak tahu pai mana. Dapat duit banyak tapi tak pernah sedekah. Tu tanda-tanda dia dah tu. Maknanya apa? Dia hidup dalam keadaan sempit. Sakimai masalah ni. Hidup atas dunia kehidupan sempit, kata Allah. Dan di hari akhirat nanti yang paling kita takut orang yang beriman kepada Al-Quran dah, beriman dah dengan Quran, tapi tak mau ikut Al-Quran. Tak mau ikut Al-Quran, tak mau ikut hadis Nabi. Yang kita takut di hari akhirat Allah Ta'ala sebut wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpunkan mereka esok di hari akhirat dalam keadaan mata mereka buta. Mata buta. Allahu Akbar. Kita duduk atas dunia ni, duduk dalam rumah kita waktu malam, tiba-tiba lampu terpadam sat je, tu pun kelang kabut dah. Dengar anak-anak kecil duduk teriak, yang puak pun terkejut juga. Pasal apa? Dia duduk ingat duduk gagau-gagau kena botol susu. Duduk ingat bekang kepala ular dah. Kan? Tengok-tengok, woi, botol susu. Kan? Dia balin batu tu, botol tu selerak dah. Dia tengok, loh, botol susu. Kan? Bini tanya, awak bang? Tak apa. Kan? Tengok, loh, botol susu. Tu baru kelam sat je. Tapi esok di hari akhirat, hidup atas dunia tak mau ikut Al-Quran dan Sunnah, esok dihimpunkan dalam keadaan mata dia buta. Begitu juga dengan as-sunnah, as-sunnah Nabi. Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hadis riwayat daripada Dailami. Apa kata Nabi? Nabi kata, ajarlah anak-anak kamu supaya mengenali Nabimu dan mencintainya. Maknanya, perkara asas dalam mendidik anak-anak ni, kata Nabi, kena ajak anak-anak bagi kenal Rasul, kena kenal Nabi kita dan sayang Nabi kita. Kena sayang. Tu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata, ajarlah anak-anak kamu supaya mengenali ahli keluargamu dan mencintainya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, ajarlah anak-anak kamu agar mereka boleh membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Sebab itu beriman kepada as-sunnah ni juga satu yang dituntut. Maknanya kalau dia tak beriman dengan Rasulullah, maknanya dia tak beriman, maknanya dia kufur, dia rosak akidah. Di antara perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah, di antaranya ialah i'tiqad dalam hati. Nak rosak akidah ni, yang pertama boleh rosak dengan hati, yang kedua dengan percakapan, yang ketiga dengan perbuatan. Sebab tu kalau tak belajar ilmu tauhid, kalau kita tengok percaya keimanan kepada Alkitab, kepada Al-Quran dan As-Sunnah ni, sebenarnya kita sedang duduk dalam bab ilmu tauhid. Ilmu mentauhidkan Allah. Sebab tu rukun iman pun semua ni dia duduk dalam ilmu tauhid. Sebab tu kalau tolak Al-Quran dan As-Sunnah, maknanya dia tak beriman. Macam Ustaz sebut tadi, 6 tolak 1 kosong. Habis. Macam wudu kan, ambil 6 kali, kentut sekali habis. Bukan kata ambil wudu 6 kali, kentut sekali ada lagi 5, dah. Ambil pi dah 100 kali pun, kalau kentut sekali habis semua. Kan? Macam tu, lebih kurang macam tu. Okey, sebab tu kalau kita tak beriman kepada Rasul, maknanya kita jadi kufur. Dan bila kita beriman dengan Rasul pula, kata Nabi, beriman dah ni dengan Rasul ni, tetapi kata Rasulullah, Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi kata tidak sempurna iman seseorang selagi mana, kata Rasulullah, dia tak kasih kepada aku, kata Rasulullah, lebih daripada dia kasih akan ibu dan ayahnya, lebih daripada dia kasih akan anak pinaknya,
lebih daripada dia kasih akan sekalian manusia. Hak ni yang kita selalu tinggal ni. Kita letak Rasulullah kekasih kita nombor berapa pun tak tahu. Sedangkan Nabi kata tidak sempurna iman kalau kamu tak sayang pada aku, kata Rasulullah, lebih daripada kamu sayang ibu dan ayah kamu, lebih daripada kamu sayang anak pinak kamu, lebih daripada kamu sayang akan sekalian manusia. Maknanya kata ulama, kalau dalam hati kita ni ada lagi manusia yang paling kita sayang selain daripada Rasulullah, maknanya iman kita belum sempurna. Sebab tu ulama kata, jadikanlah Rasulullah sebagai kekasih kita, kita takkan rugi. Takkan rugi kalau kita jadikan Rasulullah kekasih kita. Kita sebut nama Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Tapi kalau kita sebut nama boyfriend kita, belum tentu dapat pahala. Boyfriend nama Hashim, tiba-tiba bersin, Hashim, dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Kan, tak dapat pahala. Kan? Tapi bila kita sebut nama kekasih kita Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lala tu juga Allah Ta'ala berselawat ke atas kita. Bayar cash, tak tunggu akhirat, dunia dapat siap dah. Tapi kita tak sedar. Sebab tu esok ni orang yang dekat dengan Rasulullah, kata Rasulullah, yang akan duduk dekat dengan aku esok di hari akhirat, iaitulah yang pertama, orang yang baik akhlak dia. Yang kedua, orang yang banyak berselawat ke atasku waktu dia hidup atas dunia dahulu. Banyak selawat ke atas Nabi. Sebab tu bila berselawat ni banyak fadilat dia. Allah Ta'ala jadikan jiwa kita tenang. Ada masalah besar-besar, banyak berselawat, Allah Ta'ala hilangkan masalah. Kemudian dengan berselawat Allah Ta'ala tambahkan rezeki kita. Dengan berselawat akan menguatkan daya ingatan kita. Dengan berselawat akan menambahkan rezeki kita, akan panjangkan usia kita, akan panjangkan umur kita, akan murahkan rezeki, akan menyihatkan badan kita. Banyak lagi. Banyak sebenarnya kelebihan selawat ni. Banyak, cukup banyak. Sehingga kan Nabi kata, barang siapa yang berselawat ke atasku sehari tak kurang daripada 1000 kali, maka sebelum dia meninggal dunia, Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepadanya tempatnya di dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu ustaz bila mengajar, ustaz guna selawat syifa tu. Sebab ustaz mengajar budak-budak pemulihan. Budak-budak pemulihan ni budak-budak yang slow learner. Dia budak-budak lemam. Macam apa ni tahulah, mak ngajak sama dengan ustaz lah, dia kata tu ustaz je lah. Kan, mak tahu. Kan, budak-budak slow. Hari ni ajak esok tanya tak tahu dah. Dia kata menentang apa tahu. Kan, padahal baru mengajak kemarin ni tak tahu dah. Kan, kalau cuti 2 hari lagi lah. Lagi lah, dia reset balik otak dia kosong. Dia main tu tak tahu tentang apa dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kita kena beriman dengan 2 perkara ni. Kemudian bagaimana pula nak istiqamah? Kan? Ustaz tanya ustaz sebut nak istiqamah dengan keimanan, kan? Supaya boleh meneruskan keimanan dengan Al-Quran dan Sunnah ni. Yang pertama iaitulah dia kena tahu tentang kelebihan untuk tentang sesuatu perkara yang dia amalkan. Nak teruskan istiqamah ni dia kena tahu. Yang pertama dia kena tahu apa dia? Dia kena tahu mengapa matlamat Allah Ta'ala jadikan dia. Bila dia tahu matlamat Allah Ta'ala jadikan dia, maknanya dia takkan seleweng keimanan dia tu. Contohnya Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Maknanya bila kita tahu sedap yang tu lah yang wajib, orang kata apa, yang kita kena tahu matlamat kenapa Allah Ta'ala jadikan kita, insya-Allah kita akan terus melakukan perkara itu, terus istiqamah dengan keimanan kita, insya-Allah. Ya, terima kasih sangat-sangat Ustaz atas pandangan yang telah diberikan oleh Ustaz. Sekarang ni kita akan masuk kepada soalan yang kedua, iaitu
mereka. Ya tak dengar, dia putih sekali. Ulang. Betul. Apakah kesan kepada negara kita jika setiap individu tidak mengaplikasikan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan seharian mereka? Okey, macam Ustaz sebut tadi dalam surah Taha ayat 124, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tu ancaman dia. Ancaman Allah untuk orang yang tidak mengaplikasikan Al-Quran dan Sunnah, dia hidup atas dunia, khususnya dalam negara ataupun dalam kehidupan kita akan jadi sempit. Macam-macam masalah mai. Kan? Habis satu masalah, dua masalah mai. Bukan lepas satu, lepas satu, dua. Lepas dua, tiga. Kan? Dia main macam-macam. Pasal apa? Pasal kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita tinggal, contohnya kita tak laksanakan hukum untuk penzina. Kita tengok zina sekarang ni berleluasa. Kan? Kita tak jalankan hukum, contohnya hukum minum arak. Orang pakat minum arak berleluasa lah ni. Sebab apa? Sebab kita meninggalkan Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi SAW dalam kehidupan. Begitu juga dalam negara. Bila kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka turunlah bala Allah kepada kita semua. Bila bala turun, semua yang kena. Semua kena. Hambaik kena, tu imam kena, pendakwah kena, orang biasa kena, semua pakat kena. Contohnya bila Allah Ta'ala hantar mai COVID, semua kena. Orang baik pun kena. Tengok Datuk Mufti almarhum Datuk Mufti Perak kan, Datuk Seri Harusani kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala akibat COVID-19. Sebab Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran, berlakunya kerosakan di atas muka bumi ini berbunca daripada tangan-tangan manusia. Bukan orang lain yang buat, kita yang buat. Contohnya tak mau semayang. Bila tak mau semayang ni, Allahu Akbar. Dia bukan takat dia azab di dunia, di hari akhirat. Di dunia ni pun dia kena azab lah. Contohnya dia kena azab di dunia tapi dia tak sedar. Iaitulah Allah Ta'ala tarik cahaya iman daripada wajah dia. Allah Ta'ala tarik dah cahaya dia daripada iman daripada wajah dia. Kemudian dia hidup ni susah hati, gelisah. Sedangkan orang yang sembahyang itu, kata ulama, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia dua syurga. Yang pertama, syurga yang disebut dengan Al-Jannatul Ajilah, iaitulah syurga sejuk mata hati. Sebab tu orang yang sembahyang dia sejuk mata hati dia. Kemudian orang yang sembahyang juga Allah Ta'ala kurniakan kepada dia syurga akhirat. Syurga akhirat, maknanya kata dia mati esok, dia masuk dalam syurga. Berbanding dengan orang yang tak sembahyang. Di dunia ni dah diazab dah oleh Allah. Apatah lagi dalam kubur. Dalam kubur esok dia akan dihimpit hingga selisih tulang rusuk. Dan di dalam kubur Allah Ta'ala hantar seekor ular. Nama dia Suja'ul Aqra. Ular ni kepala dia sebesar tengkuk unta. Dan sekali dia patuk akan menggelegak otak dia. Lama mana? 40 tahun. Sekali dia patuk menggelegak otak 40 tahun. Allahu Akbar, subhanallah, tabarakallah. Ni ular ni. Dan ular ni pula kata ulama, kalau dia naik luah bisa dia di atas muka bumi Allah, nescaya tidak akan tumbuh sebarang tumbuh-tumbuhan. Sampai bila? Sampailah berlakunya kiamat. Allahu Akbar. Punya dahsyat dia punya dia punya siksaan untuk orang yang tak sembahyang. Dan orang yang tak sembahyang juga esok di hari akhirat, wajahnya akan bertukar menjadi seekor khinzir. Orang yang tak sembahyang esok, wajah dia bertukar menjadi seekor babi. Maknanya kalau tak jadi khinzir, jadi babi, dua tu lah. Sebab tu bahaya orang tak sembahyang ni. Sedangkan orang yang tak sembahyang ni juga, kata ulama, bila dia makan rezeki Allah, rezeki duk maki hamunnya. Rezeki kata, wahai si penerhaka kepada Allah, aku tak redha kau makan aku. Bila dia pakai pakaian pula kata pada orang yang tak sembahyang, wahai si penerhaka kepada Allah, aku tak redha kau pakai aku.
Allahu Akbar. Bila dia berjalan di atas muka bumi Allah, bumi sedang melaknat orang yang tak sembahyang sehari 70 kali. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Hak ni yang kita takut. Sebab tu Allah Ta'ala pesan siap-siap dah. Supaya hidup atas dunia ni ikutlah Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat. Sebab tu bila sesebuah negara melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, sudah pastilah sekolah negara itu akan menjadi negara yang baik, negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita hidup atas dunia ni bukan nak cari redha manusia, tapi kita nak cari redha Allah. Nah, itu janji Allah. Kalau kita laksanakan apa yang Allah Taala suruh, insya-Allah kita semua akan selamat. Seperti mana zaman baginda Nabi SAW, zaman para sahabat dan sebagainya. Sebab itulah Nabi pesan kat kita, Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah was sunnati nabiyhi. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah nabinya iaitu sunnah Nabi SAW. Hadis riwayat yang Imam Malik. Nah, hadis ni daripada Imam Malik, maknanya kalau kita berpegang sungguh-sungguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, nescaya kita tidak akan sesat. Sesat bila? Selama-lamanya tak sesat. Sebab kita sentiasa ikut kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala peringat kita lagi. Kalau kita nak supaya Allah Ta'ala sayang kepada kita, nak buat macam mana? Nah, sebagai orang kata apa? Nak bagi Allah Ta'ala negara kita ni diberkati oleh Allah. Kita nak diri kita diberkati oleh Allah. Nak buat macam mana? Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar mahu mengasihi Allah, maka ikutlah aku, nescaya Allah Ta'ala sayang kepada kamu. Surah Ali Imran ayat yang ketiga. Nah, hak ni boleh kita guna dalam kita berdakwah untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Dengan atas pandangan tersebut sangat memberi pengajaran kepada kami. Subhanallah, tabarakallah. Jadi kita ke soalan yang ketiga untuk Ustaz. Okey, adakah disebabkan peredaran masa menjadi punca kepada seseorang individu itu tidak memanfaatkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan mereka? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya, memang betul sekali dengan teknologi yang ada di sekeliling kita pada hari ini banyak mempengaruhi kehidupan kita. Sebab itu kalau kita nak selamat, seperti yang Ustaz sebut tadi, mau tak mau kita kena sedar diri kita bahawa Allah Ta'ala jadikan kita ni bukan untuk seronok, tetapi untuk melakukan amal ibadah kepada Allah. Bila kita tahu matlamat kita, insya-Allah kita tak akan tinggal Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebab kita hidup sekarang di akhir zaman. Nabi kata siapa yang berpegang dengan agama akhir zaman, pada akhir zaman, seolah-olah kita sedang menggenggam bara api. Maknanya kalau kita nak buat agama pada akhir zaman ni, memang orang nampak pelik. Kan? Memang orang nampak pelik. Kalau kita pakai stukin, kan? Orang pakai stukin, pakai orang kata apa, sarung tangan dan sebagainya, bila keluar orang-orang yang biasa tu, depa tengok ustazah sekalian, depa kawan-kawan kan, depa kawan-kawan, kadang depa kata kat kita, hampa geng-geng ustazah mana boleh duduk dengan kami, kan, duduk dalam grup pun tak mau, kan. Sedangkan kata ulama, di antara penyesalan bagi orang yang telah meninggal dunia itu ada 5 jenis. Yang pertama, iaitulah menyesalnya dia waktu hidup atas dunia tak mau sedekah. Yang kedua, penyesalan waktu hidup atas dunia tak mau dengar nasihat.
tak mau dengar nasihat. Ya? Dia tak mau kawan orang baik-baik, dia tak mau orang dengar nasihat dia. Bila dia pakai pakaian yang jeruat tani nampak bentuk badan, bila kita tegur dia tak mau dengar. Kan? Esok dia pun ni menyesal. Menyesal waktu bila? Waktu roh keluar pada jasad, waktu tu menyesal sungguh dah. Dia kata, awaklah aku ni dulu tak mau dengar nasihat. Sebab tu dalam surah Al-A'la Allah Ta'ala sebut, fadzakir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Maka berilah peringatan, kata Allah. Sesungguhnya peringatan itu amat berguna bagi orang yang nak dengar peringatan. Kemudian kata Allah lagi, fadzakir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha. Dan orang yang mahu mendengar peringatan itu, nescaya dia akan rasa takut untuk melanggar perintah Allah. Dan kata Allah, wa yatajannabuhal ashqa, dan celakalah orang yang lari daripada peringatan. Maknanya orang yang hidup atas dunia ni tak mau dengar nasihat, mengaji pun dia tak mau. Kan? Yang herannya duduk depan TV 4-5-6 jam boleh, tapi nak mengaji, nak duduk dalam majlis ilmu tak boleh duduk. Ni yang bahaya. Sebab itu kata ulama, di antara kezaliman yang paling dahsyat sekali yang dilakukan oleh seseorang ialah membiarkan diri dia hidup dalam kejahilan. Cukup bahaya. Sebab itulah kita takut bila kita ni jadi orang macam tu, esok kita akan menyesal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustaz rasa satu nak jaga kena tahu. Apa dia soalan tadi? Nak kaitkan balik soalan-soalan dia. Disebabkan adakah disebabkan peredaran zaman ni Ustaz? Ulang-ulang sekali, tak ada putih-putih, yang putih. Okay, adakah disebabkan peredaran zaman sekarang membuatkan seseorang individu itu tidak memanfaatkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan mereka? Okey, mereka tidak memanfaatkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan. Ya, mereka tidak memanfaatkan Al-Quran dan Sunnah kehidupan mereka sebab mereka telah terpengaruh dengan budaya-budaya luar dan sebenarnya mereka tidak mendalami agama Islam itu dengan lebih mendalam. Kan? Dan sebab itu mereka merasakan dunia luar itu lebih hebat daripada agama Islam. Sebab tu kita ni jangan tinggal majlis ilmu. Bila kita tahu bahawa matlamat kita dijadikan oleh Allah, nescaya kita takkan lari daripada matlamat hidup kita atas dunia ni. Walaupun kita seronok terang mana pun, kita tak melampaui batas. Okey, wallahualam. Ustaz? Okey. Ya. Okay. Okay. Yes. Okay. Soalan terakhir kita. Apakah harapan Ustaz pada masa yang akan datang kepada masyarakat untuk menerapkan lagi Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan seharian mereka? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Harapan Ustaz untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita semua, iaitulah yang pertama sekali kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala sungguh-sungguh. Bila kita kenal Allah, kita akan rasa sayang kepada Allah, kita akan rasa takut kepada Allah. Sebab dalam Al-Quran ada menceritakan tentang bagaimana kehidupan kita selepas kita mati dan bagaimana kehidupan kita waktu berada di padang mahsyar dan bagaimana kita akan
akan berada selepas berada di padang mahsyar, sama ada dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka. Sebab itu harapan Ustaz kepada diri Ustaz dan kita semua, marilah kita sama-sama mengenali Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Tauhid tu kena tanam sungguh-sungguh dalam diri kita. Sebab apa? Sebab bila kita kenal Allah, sebab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut, tidak sah amal ibadah seseorang selagi mana tidak mengenal Tuhan yang disembah. Sebab tu bila kita kenal Allah, kita tidak akan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala suruh, dan kita akan melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Sebab itulah bila kita kenal Allah, kita tahu matlamat kita hidup di atas muka bumi Allah ni, maknanya kita takkan lari daripada matlamat asal kehidupan kita. Sebab itu kita ni semua berasal daripada syurga, dan kita nak balik rumah kita yang asal, iaitulah syurga. Jadi di situ juga memainkan peranan untuk dari kita. Yang pertama, kena menuntut ilmu sungguh-sungguh. Ilmu ni kena menuntut ilmu, terutamanya ilmu fardhu ain. Bila kita tuntut ilmu fardhu ain, barulah hidup kita ni jadi sempurna. Jadi sempurna. Sebab tu bukan semua ilmu yang wajib kita kena belajar. Ilmu yang wajib kita kena belajar ada 3. Iaitulah ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dan Ustaz nak suka juga ulang seperti mana Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, ada 3 perkara dalam mendidik anak-anak, iaitu pertama, ajak bagi kenal Nabi dan sayang Nabi. Yang kedua, ajak bagi kenal ahli keluarga Nabi dan sayang ahli keluarga Nabi. Dan seterusnya, ajarlah anak-anak bagi boleh baca Quran. Bila mereka boleh baca Quran, insya-Allah anak-anak kita akan seronok untuk semayang, seronok untuk berzikir dan sebagainya. Insya-Allah. Itulah harapan Ustaz supaya masyarakat akan datang ni, yang nak main ni, supaya tuntut ilmu. Utamakan ilmu fardhu ain. Sebab tu kalau tanya guru Ustaz, iaitu ayah kepada Imam Muda Azhar, dia pernah pesan kat kami, dia kata, anak-anak ni kalau nak bagi selamat dunia dan akhirat, yang pertama, ajak bagi lepas fardhu ain dulu. Bila dah lepas fardhu ain, insya-Allah hantar pilah mana pun. Dah semayang dia pun dah tetap elok dah, pi mana pun tak bimbang dah bab semayang ni. Sebab as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu cegah diri daripada keji dan munkar. Jadi bila dah lepas dah fardhu ain, selesai. Cara ambil wuduk pun betul. Kadang-kadang Ustaz pergi semayang kadang di supermarket kan, di surau-surau dekat supermarket tu. Pergi tengok dia semayang kadang-kadang, Allahu Akbar. Budak lelaki semayang, okey lah tak semayang tu. Tapi bila dia semayang, baju dia kadang-kadang singkat. Bila baju dia singkat, bila dia rokok saja, belakang ni terangkat ni. Bila terangkat belakang, nampak getah ni, getah selak dalam ni. Bila nampak getah selak dalam ni, batal tak solat? Batal. Pasal apa batal? Sebab getah selak dalam ni, dia duduk bawah pada bawah pada pusat. Sebab tu kalau ada adik ke abang ke yang semayang baju mereka ni singkat, waktu mereka rokok tu, waktu sujud tu, terangkat baju nampak getah selak dalam tu, batal tak semayang? Batal. Tapi ramai orang tak tahu. Tahu semayang tu semayang, Allahu Akbar. Yang Ustaz sedih dia tengok jadi imam duduk depan, Allahu Akbar. Bila imam tak sah, makmum sah tak semayang? Makmum pun tak sah, Allahu Akbar. Habis rosak semayang. Ustaz harap macam itulah harapan Ustaz. Wallahu a'lam. Ustaz? Ya. Allah selamat. Ya, dekat tu insya-Allah. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tentang perjalanan zaman tu sangatlah Perjalanan zaman tu sangatlah berkait dengan kehidupan kami. Allah sama lah, anak-anak Ustaz pun sama lah. Allah subhanallah subhanallah tabaraka.
Tak apa, insya-Allah boleh insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah. Okay, semoga Allah Taala memudahkan urusan apa ustazah sekalian insya-Allah. Apa Ustaz? Semoga Allah Taala pemudah urusan insya-Allah untuk jadi pendidik insya-Allah. Amin. Amin. Sebab apa nama Jadi cabaran sampai ke depan ni lagi kesusahannya- dahsyat ni ustazah ni. Betul. Betul. Setuju. Teknologi pun semakin berkembang sekarang, jadi bahaya sekarang. Betul? Ya, betul. Ya, betul. Maklumat tanpa sepadan. Netizen. Ya Allah. Jadi secara keseluruhannya apa yang boleh kita simpulkan berdasarkan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Amir ini bahawasanya pegangan Al-Quran dan As-Sunnah itu penting, sangat vital kepada setiap individu serta Kita pun sudah sampai di penghujung program kita. Kita bersama. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi mencurahkan ilmu kami Betul. kan Jadi kita akhiri perbicaraan ini dengan 4 rakaat pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasana di Kota Tinggi. selesai sudah tugas diberi. Di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Sama-sama Allahumma. Terima kasih. Kisaran Kak Mok. Terima kasih. Ya, dengan Ya, sama-sama Allah. Wah. Ya, sama